Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua ahli keluarga, sahabat-sahabat dan juga kenalan-kenalan yang siapa juga kenalan yang mengenali aku. Jadi tujuan aku buat video ni sebenarnya untuk memberi salah satu tujuan ni lah untuk memberi sedikit penjelasan tentang beberapa hal, terutamanya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang aku tulis dan share dalam grup-grup WhatsApp yang aku ada di dalamnya. Dan mungkin ada juga yang aku hantar kepada beberapa individu secara personal. Jadi kebanyakan lately lah, mostly sebelum bulan puasa, daripada sebelum bulan puasa ataupun sebelum tu lagi pun aku rasa disebabkan oleh kebanyakan daripada tulisan-tulisan tu yang bagi setengah orang mungkin agak panjang, tapi mungkin juga ada yang agak macam biasa je. Tapi personally aku sendiri memang setengahnya agak panjang lah, dan mungkin juga ada setengah-setengah daripada tu, dan sehingga mungkin bukan, aku rasa lah dia menimbulkan sedikit kerimasan ataupun sebab ada juga aku baca ada komen-komen kata cukuplah tu, dah penat lah baca kan. Ataupun ada juga yang mungkin tanggapan yang lebih sikit tu, ada yang menanggapinya sebagai macam kau ni dah meroyan lah, macam itulah. Ataupun mungkin ada juga yang sebab ada tulisan-tulisan aku tu yang menyentuh bab agama, jadi seolah-olah pula macam aku nak jadi ustaz. Dan ada juga yang disebabkan oleh skop tulisan aku tu agak luas. Jadi ada masanya pasal cerita pasal politik, ada cerita pasal ekonomi, ada cerita pasal agama, ada masanya cerita pasal sosial. Jadi skop tu luas, dan ada juga yang mungkin beranggapan macam seolah-olah ni aku nak bercakap tentang semua hal. Okay, pada dasarnya mungkin sepatutnya aku tak perlu pun nak buat penjelasan ni, sebab dalam hal memberi pendapat atau pandangan ni atau buah fikiran ni, semua orang pun boleh je cakap apa je ataupun meluahkan apa saja yang dipikir kat mana-mana medium yang dia ada akses lah. Tapi dalam hal ni aku rasa ada keperluan untuk bagi penjelasan, disebabkan kesan dari tulisan-tulisan aku tu aku rasa telah menimbulkan itulah macam keresahan kepada segelintir orang yang mungkin rasa rimas, penat, terganggu dengan sama ada isi kandungannya, kekerapan aku tulis tu, panjangnya tulisan-tulisan yang aku kongsikan, dan juga topik yang pelbagai. Macam aku cakap tadi lah, itu berkaitan dengan politik lah, agama lah, kehidupan lah. Jadi pada awalnya aku sendiri pun sebenarnya tak adalah rasa apa-apa masalah, sebab aku anggap sebenarnya biasa je. Dan masa aku tulis tu sebenarnya pun bukanlah aku serius sangat, memang ada setengah-setengah isu tu memang agak serius. Tapi sebenarnya semasa aku tulis tu pun aku punya emosi aku tu aku rasa stabil lah, tak ada dah dalam keadaan marah ke atau macam mana kan. Jadi santai-santai je. Tapi mungkin sebab topik yang aku cerita tu topik yang agak serius, jadi seolah-olah tu macam benda tu serius sangat lah. Jadi itulah. Tapi yelah, sebab bab tulisan, sebab bila kita membaca ni sebenarnya bila orang menulis ni
macam mana ya, okey, bila kita baca, sebenarnya kita tak tahu macam mana dia punya, kita tak boleh nak baca dia punya emosi orang yang menulis tu. Jadi sebenarnya bila kita baca satu artikel ke atau apa-apa tulisan pun, sebenarnya dia lebih pada aku lah, dia lebih dipengaruhi oleh emosi orang yang membaca kan. Kalau orang yang membaca tu tengah pening ke, tengah ada masalah ke apa ke, bila tengok baca ni apa benda lah yang ni orang ni tulis, macam itulah kan. Jadi sebenarnya emosi orang yang membaca itu pada aku lebih mempengaruhi bila dia baca suatu tulisan atau cerita lah. Ada juga yang komen kata macam nak jadi ustaz lah, ataupun ada juga yang bagi komen cara kita betulkanlah dulu amal kita punya amal ibadat sendiri kan, tak payah nak sibuk-sibuk pasal masyarakat ke. Betul, sebenarnya itu pun betul lah juga kan. Dan ada juga lagi yang kata kena rajin-rajin lah pergi masjid kan. Ada juga yang nasihat supaya lebih banyak bersyukur, yang membuatkan aku kadang-kadang mempersoalkan diri aku sendiri jugalah. Seolah-olah aku ni tak cukup bersyukur ke. Tapi walaupun tapi aku terima lah benda tu sebagai satu teguran yang baik, sebab aku rasa pun memang mungkin aku memang tak pernah pun rasa aku ni cukup bersyukur dengan apa yang Allah dah bagilah daripada kecil dulu sampai sekarang kan. Jadi, dan ada juga kesannya pada grup-grup WhatsApp yang sebelum tu agak rancak. Jadi bila aku dah tulis panjang-panjang macam tu, jadi agak sepi. Jadi dalam pada satu ketika tu dia timbul rasa bersalah dalam hati, dan seolah-olah macam aku question diri aku sendiri lah, salah ke apa yang aku tulis tu, ada ke benda yang aku tulis tu dah menyakitkan hati atau menyinggung perasaan orang lain, ataupun sebab ada itulah sebab kesan daripada situ aku rasa dia menimbulkan tanggapan yang agak kurang sedap lah. Tapi itu biasalah sebenarnya pun. Aku faham kalau kita nak memuaskan hati setiap orang tu memang tak boleh kan. Itu memang dah benda yang biasa lah, benda yang normal lah. Kita takkan dapat memuaskan hati setiap orang, ataupun kita takkan dapat pikiran setiap orang ni dia tak akan sama dalam setiap masa kan. Ada masanya mungkin dengan si A ni pikiran kita tu sama kan, sebab mungkin dalam mood yang sama. Tapi mungkin dengan B kita tak ngam, contohnya macam itulah kan. Jadi sebab setiap orang ni dia ada perjalanan dia sendiri, dan setiap orang ni dia ada pengalaman dan ilmu dia sendiri lah. Jadi sepanjang perjalanan tu dia kutip ilmu dan pengalaman tu berbeza setiap orang. Jadi dia akan melahirkan pandangan-pandangan yang berbeza. Dan sebenarnya pun perbezaan pendapat ni apa semua pun aku hargai lah juga kan. Cuma kadang-kadang pun tu ialah biasalah. Sebab biasanya bila aku tulis tu aku rasa aku dah fikir dah masa-masa lah sebelum tulis, dan aku rasa aku dah pilih perkataan-perkataan yang sebaik-baiknya, yang aku harap takkan menyakitkan hati orang. Jadi sebagaimana dengan orang lain juga, aku pun ada kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri aku sendiri. Dan mungkin ada juga perkataan-perkataan yang aku rasa sebenarnya tak ada masalah pun, tapi jadi
menimbulkan pemahaman yang berbeza, dan mungkin juga ada perkataan-perkataan yang aku tulis tu yang aku terlepas, aku tak, yang perkataan yang kurang baik ataupun ayat-ayat yang kurang baik yang terlepas daripada inilah, dan itu semuanya atas kelemahan dan kekurangan diri aku sendiri lah. Jadi kalau aku nak abaikan benda tu macam tu je pun boleh lah, tapi bila memikirkan bahawa dalam setiap perbualan kita ni, baik yang terniat, terfikir, terucap, tertulis dan atau lahir dalam bentuk tindakan tu akan ditanya dan dipertanggungjawabkan. Dan aku rasa lah semua tu akan dipertanggungjawabkan di kehidupan kita yang seterusnya. Jadi aku rasa ada keperluan lah untuk aku buat sedikit penjelasan dengan harapan mungkin dengan cara ini dapat menjawab persoalan ataupun mungkin dapat mengubah tanggapan yang dah timbul daripada tulisan-tulisan tu, daripada yang kurang baik kepada lebih baik. Tapi kalau pun masih ada juga yang tu, aku tak boleh nak buat apa lah kan. Sebenarnya pun kalau ikutkan sebelum tu aku pernah tulis juga, buat penjelasan sedikit lebih kurang lah, tapi macam tu lah. Kalau macam ni benda yang aku cakap ni, kalau aku tulis, benda tu akan jadi panjang, jadi sama juga kan. Jadi aku ambil keputusan, aku rasa baik aku bercakap je lah. Bercakap dan sebab aku ada channel YouTube, jadi aku gunakan channel YouTube aku ni untuk inilah, untuk nak postkan video apa yang aku cakap ni. Sebenarnya kalau ikutkan pada awal dia pun, aku pun tak tahu apa tujuan sebenarnya aku buat channel YouTube tu. Sebab tak adalah untuk nak macam sekarang ni ada trend lah podcast apa semua benda tu kan. Jadi apa tujuan tu pun masing-masing punya tujuan lah. Aku tak nak mempertikaikan apa pun niat dan tujuan orang, sama ada tujuan dia untuk dia nak cari makan kat situ ke, ataupun nak menyampaikan maklumat ke, menyampaikan dakwah ke, atau nak menyampaikan apa pun tu pun lah masing-masing. Tapi kadang-kadang ada benda yang kita buat, tapi sebenarnya kita pun pada awalnya kita tak jelas. Jadi kalau ikut kan macam aku buat channel YouTube ni pun, sebelum tu memanglah ada ni lah, sebab yalah trend biasa lah, macam orang cakap buat konten lah apa semua benda macam tu kan. Jadi aku pun tak adalah sebenarnya terbawa sangat dengan benda tu. Cuma ada satu ketika ni ada kawan lah, sahabat tidak arwah. Jadi dia ada cakap dengan aku kan, dia cakap lama lah tak dengar aku nyanyi, dia kata kan, rindu lah dengan suara kau kan. Aku cakap alam, jadi kau buatlah YouTube, dia kata kan. Alamak, aku cakap kan, suara aku bukannya sedap sangat pun nyanyi. Saya kan boleh lah kan, tapi nanti segan lah pula kan. Sampai bila lepas daripada tu, lepas 2-3 bulan daripada situ, sahabat ni dia meninggal dunia masa tidur. Jadi sebenarnya aku rasa ralat juga. Jadi tapi aku ingat lagi apa yang dia cakap tu kan. Jadi aku pun buatlah satu channel YouTube, dan aku mainlah lagu-lagu yang aku rasa aku boleh nyanyi lah. Tapi bukanlah maksudnya, itulah macam yang aku cakap lah, bukan aku postkan lagu tu pun dengan segala kekurangan yang ada. Setakat macam mana yang aku boleh main gitar macam tu, dan aku boleh nyanyi. Tak adalah nak masuk ke studio ke apa benda semua tu kan. Jadi benda tu raw lah, senang cerita. Benda tu raw, jadi apa yang aku postkan kat situ, itulah yang diri aku kan. Sebab aku ni tak reti nak berlakon ataupun nak berpura-pura ni. Bukanlah aku nak kata baik sangat, tapi
aku lebih suka kepada benda yang natural lah, senang cerita. Jadi macam mana yang aku macam itu rasa adanya kan. Jadi yang tengok tu, kau nak suka tak nak suka tu pulang lah, tu masing-masing punya kan. Kalau dia rasa aku nyanyi tu okey lah kan. Kalau rasa tak okey, nak buat macam mana, dah macam tu. Okey. Jadi okey lah. Ni dah 15 minit lebih kurang macam tu kan. Jadi sebenarnya kalau ada salah silap ke sepanjang yang aku tulis dalam grup-grup WhatsApp ke apa semua, sebab ada juga grup WhatsApp yang aku dah keluar kan. Jadi aku nak minta maaf lah, dan sempena mengambil kesempatan bulan Syawal yang masih ada lagi ni, dan lagi satu pun sebab alhamdulillah setakat ni kat sini aku dah 5 tahun dan alhamdulillah masih sihat, boleh kerja. Setakat badan tak ada masalah, dan setakat ni daripada aku sampai dulu pun sampai sekarang ni alhamdulillah Allah banyaklah urusan aku yang Allah permudahkan lah. Jadi tak masalah sikit-sikit tu biasalah, tapi setakat ni tak adalah masalah-masalah yang besar kan. Sakit pun setakat sengal-sengal badan macam tu je kan. Jadi dan akhir sekali tu aku nak cakap lah, bukan sebenarnya bukan aku nak tunjukkan bila aku tulis panjang-panjang tu, sebenarnya itu adalah satu cara untuk aku meluahkan apa yang ada dalam fikiran aku. Tak ada niat pun untuk aku nak mengajar orang ke, atau nak tunjuk aku ni dah baik ke, nak jadi ustaz ke, atau nak meroyan ke, atau apa-apa. Tak ada. Cuma sekadar untuk nak meluahkan apa yang ada dalam fikiran aku, apa yang aku fikirkan tentang satu-satu isu. Dan skop tu mungkin luas sebab aku bercakap benda ni, kita bercakap tentang kehidupan. Jadi bila kehidupan tu skop dia memang luas. Apa-apa benda pun kita boleh cakap kan. Jadi ekonomi lah, politik lah, agama lah, sosial lah, sukan lah, apa tu, semua tu salah satu aspek dalam kehidupan. Jadi sebenarnya kita bebas je boleh nak cakap apa-apa pun. Tapi sebenarnya pun ada juga kebaikan kat situ. Dan aku anggap semuanya ni satu proses lah, satu proses untuk yang pada sesuatu yang tak tahulah nanti masa depan, tak tahu macam mana kan. Sebab aku selalu fikir kan, ini dalam isu mencegah kemungkaran lah, kan. Kalau mencegah kemungkaran ni macam yang dianjurkan oleh Islam, dan macam mana yang Allah ajar kita lah. Jadi bila kita nak mencegah kemungkaran ni, dia ada 3 tahap. 3 tahap, iaitu selemah-lemah iman tu kita menolak kemungkaran itu dengan hati dan fikiran kita lah. Maksudnya kita diam-diam dalam diri kita je. Okey. Jadi yang kedua, kita cakap, tegur ataupun tulis kan. Itu peringkat kedua. Dan peringkat yang ketiga ni, kalau iman yang lebih kuat lagi tu, maksudnya kita cegah dengan tangan. Bila cegah dengan tangan ni maksudnya pada aku, pada pemahaman aku ni, kita mengambil tindakan. Jadi mengambil tindakan. Jadi dia punya dalam aspek untuk nak mencegah kemungkaran ni, dia ada 3 peringkat, iaitu kita tolak dengan hati dan fikiran kita. Yang kedua, kita ucapkan atau kita tulis. Dan yang ketiga, kita ambil tindakan, maknanya kita cegah dengan tangan lah. Buat demo apa semua tu dah peringkat ketiga lah. Jadi dalam bab mencegah kemungkaran ni pun, dalam di sisi lain dia, mencegah kemungkaran ni adalah kita berbuat kebaikan. Sebab mencegah kemungkaran ni adalah berbuat kebaikan. Jadi dalam apa-apa perkara pun,
Kalau kita nak buat satu-satu kebaikan tu, dia ada 3 peringkat juga. Sama ada jadi kita niatkan dalam hati, dalam fikiran kita, kemudian kita luahkan, kita cakap atau kita tulis, dan yang ketiga tu kita ambil tindakan lah kan. Jadi macam tu lah, mencegah kemungkaran dan berbuat kebaikan tu sama je dia punya proses dia. Jadi dalam hal ni matlamat dia satu je lah. Sebab aku rasa semua orang pun dia memang semua orang pun dia berniat ataupun berusaha untuk nak jadi baik. Itu maksudnya dia berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maksudnya kan, jadi sebab setiap hari pun kita berdoa supaya kita menjadi hari ini kita lebih baik daripada semalam, dan esok lebih baik daripada hari ini dan juga semalam, kan. Jadi matlamat utama dia aku pun samalah macam orang lain juga. Jadi cuma untuk nak berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Tapi maksudnya bukanlah sekarang ni aku dah cukup baik, tak, belum lagi. Aku rasa masih jauh lagi. Okey. Jadi sebab itu antara kandungan dalam tulisan yang aku pernah tulis tu, selalu aku cakap kan, walau sekecil-kecil apa pun yang kita buat, berusaha lah untuk nak buat. Walaupun kita anggap satu-satu kebaikan tu kecil kan. Macam yang aku ibaratkan itulah dalam cerita pokok betik tu kan. Okay. So itulah dulu setakat ni. Jadi selamat hari raya, maaf lahir batin. Jadi kalau ada salah silap apa semua, aku minta maaf. Apa yang terniat, apa yang terfikir, apa yang terucap, apa yang tertulis, semua tu kalau ada yang menyakitkan hati ataupun menggurih hati ke, baik yang baru-baru ni atau yang sebelum-sebelumnya, yang dulu lagi pun, kalau ada, aku minta maaf banyak-banyak. Okay, jadi mungkin ini satu permulaan lah untuk aku bercakap dalam YouTube. Kemungkinan aku rasa pun lah, jadi selepas ni mungkin aku rasa mungkin aku juga nak bagi sebab kepala otak aku ni memang tak tahulah, dia asyik jalan, dia fikir macam-macam apa semua kan. Jadi nanti kalau aku nak tulis dalam grup-grup WhatsApp nanti kan dah mengganggu keharmonian dalam grup tersebut kan. Sebab bukan semua orang suka nak bercakap benda-benda yang inilah, yang dianggap serius ke, ataupun mungkin setengah-setengah orang anggap macam kalau nak bercerita pasal politik atau agama ni, dia agak boleh dikategorikan sebagai tabu. Dia tak payahlah nak cerita dalam grup pasal politik, pasal agama apa semua kan. Kita cerita santai-santai yang gelak-gelak je lah kan. So okey. Dan sebagai menghormati kawan-kawan, jadi aku rasa pun aku tak akan tulis lagi lah yang panjang-panjang. Tapi sebab otak aku ni akan terus berjalan untuk nak fikir, jadi aku kena cari satu saluran untuk nak meluahkan apa yang aku fikir. Jadi aku rasa pun mungkin ada baiknya aku gunakan channel YouTube aku ni untuk nak meluahkan apa yang aku fikir. Maksudnya tu nak berkongsi je sebenarnya. Tu nak berkongsi apa yang aku fikir. Bukan nak mengajar orang ke, atau nak menunjukkan aku ni lebih pandai ke, atau lebih tahu ke. Tak ada. Sebab aku pun sedar aku ni banyak kekurangan dan kelemahan. Mana ada orang yang sempurna, mana ada orang yang tahu semua benda kan. Tak ada. Jadi itulah. Jadi aku nak minta maaf atas apa-apa juga kesilapan dari segi itulah. Dan sebelum aku nak mengakhiri ni, jadi selamat. InsyaAllah nanti akan ada lagi, mungkin aku akan buatlah cerita yang spesifik sikit pasal politik politik pasal, sebab aku pernah juga, sebab itu pun aku ada cakap cadangan aku nak bertanding lah apa semua kan. Jadi nanti mungkin lah kalau ada rezeki, insyaAllah kalau Allah gerakkan hati aku tu untuk nak buat satu lagi video,
Mungkin aku akan bercerita pasal macam inilah aku punya perspektif atau pandangan aku tentang politik, kan. Ataupun mungkin ada topik-topik lain pasal bersyukur ke, mungkin aku akan buat satu konten yang uh, untuk menzahirkan aku punya pandangan atau perspektif aku dalam satu-satu perkara lah. Jadi kita tengok jalan nanti macam mana. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.